Okey, alhamdulillah. Tolong. Tik ya. Thank you. Baik, jadi itu adalah selingan saja untuk hilangkan mengantuk. Spiritual punya konten ataupun perisian. Kita mulakan balik ibadah khusus dan iman dan keyakinan dan bukan percaya. So kita kena cari jalan untuk meningkatkan keyakinan tadi itu melalui diri kita sendiri dan melalui alam. Okay? Yang seterusnya, persediaan yang seterusnya adalah persediaan minda, ya, ataupun intellectual. Yang minda ataupun akal ataupun intellectuality. Yang pertama kita kena sediakan ilmu. Ini patutnya satu perbincangan yang panjang lebar. Yang mana kita kena kenal pasti dalam ilmu ini. Yang pertamanya minat kita. Jadi saudara dan saudari daripada hari ini kena tahu kekuatan masing-masing. So itu yang perlu kita lakukan. Kita kena tahu kekuatan kita di bahagian mana dan minat kita di bahagian yang mana. So saudara-saudari ada setengah orang, dia nak menyumbang, dia rasa minat dia selain daripada bidang yang dia belajar sekarang lah. Mungkin dia belajar dalam bidang engineering, ataupun medik, ataupun matematik, ataupun accountancy, ataupun business. Itu bidang mungkin satu bidang yang dia sedang belajar. Selain daripada itu dalam bidang-bidang ilmu Islam, bidang mana yang dia minat? Jadi saudara-saudari minat bahagian sejarah Islam sebagai contoh, maka kita kena suburkan bahagian tersebut terlebih dahulu sebelum bahagian-bahagian yang lain. Ataupun minat dalam bidang akidah, bacalah betul-betul, tahulah, kenal pasti sumber-sumber dalam bidang tersebut, yang sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber yang terkuat, sumber-sumber primer, bukan sumber-sumber sekunder. Ya. Kalau tak mampu mencapai sumber-sumber yang primer, barulah pergi ke sumber-sumber yang sekunder, yang secondary, ya. Jadi minat tu penting bagi saya kerana dia akan menjadikan kita punya cara pengajian tersebut tidak beban. Sebab kita minat, so kita suka melancong, maka kita nak tahu bab geografi sebagai contoh, maka kita boleh belajar ayat-ayat tentang geografi dalam Al-Quran. Boleh lihat dalam buku-buku karangan Profesor Zaghlul Najjar sebagai contoh, yang banyak menceritakan tentang bagaimana kaitan geografi dengan mukjizat Al-Quran dan kehebatan Al-Quran dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang kita bincang tadi, sumber-sumber rujukan. Sumber-sumber rujukan boleh datang daripada bentuk buku dan boleh datang dari bentuk individu. So kita kena kenal pasti siapakah di individu-individu yang pakar dalam bidang sejarah Islam sebagai contoh. Jangan tanya saya sebab saya tidak pakar dalam bidang sejarah Islam dan bukan minat saya dalam bidang sejarah. Walau bagaimanapun setakat sirah Nabawiyah tu bolehlah. Tapi kalau Umayyah, Abbasiyah, sorry, saya bukan bidang saya dan saya tak minat. Okey? Sama juga saya juga tak minat dalam bidang faraid, iaitulah pembagian harta pusaka. Walaupun orang kata saya ni agak specialist dalam bidang harta dalam kewangan Islam, tapi faraid kewangan Islam juga, tapi saya tak pakar bidang tersebut. Saya boleh setakat boleh lah, tapi tidak mendalam. So itu beza dia pakar dengan tak pakar lah. So bila pakar ni, saudara saya akan ikuti setiap perkembangan isu-isu yang berbangkit dalam benda tersebut. So dengan cara tersebut, saudara saya akan boleh menyumbang dengan lebih berkesan, dengan lebih menghayati lagi, ya, apa yang saudara minat. Maka dengan cara itu kita menyampaikan lebih meyakinkan. Baik. Kita tanya Tokeh. Tokeh turun tekan. Seterusnya tekan. Okay, yang keseterusnya, saudara saya kena kenal pasti pula persediaan minda dan intelektual mad'u. Siapa yang saudara saya nak target selepas ini? Kalau di UK ni siapa? Dan kalau di UK ni sahabat-sahabat, rakan-rakan ataupun adik-adik ataupun abang-abang. So kena tahu level pemikiran mereka bagaimana. Ya, kalau mereka ni jenis suka lagu, maka macam mana cara nak tackle mereka ni melalui seni-seni dalam Islam. Lagu-lagu nasyid yang macam mana boleh tackle mereka ni untuk menghilangkan keminat mereka kepada lagu-lagu yang tak tentu arah kepada yang ada arah. Ya. Lalu mengenal pasti mad'u ni sangat penting. Kalau saudara saya di Malaysia, duduk di kawasan mana? Di kawasan bandar ke di kawasan kampung? Ya.
Jadi lepas ni balik bercadang nak kerja di kampung itu ataupun nak kerja di pusat bandar. Ya, maka semua itu perlu ada perancangan daripada sekarang. Ya, supaya kita boleh sediakan diri kita dengan cukup. Lepas ni balik, saya nak berjumpa dengan orang-orang profesional di jabatan kerajaan. Saya akan bekerja di dalam syarikat swasta, itu target. Saya akan bekerja sebagai pensyarah universiti. Ada beza. Kalau saudara-saudara target nak kerja sebagai pensyarah universiti, berbeza. Sebab mad'u yang pertama adalah anak-anak murid. Maka tugasnya lebih mudah. Ya, kalau saudara-saudara bekerja dalam sektor swasta, maka kerjanya lebih susah. Sebab sektor swasta ni banyak rasuah. Okey? So, saudara-saudara akan berdepan dengan masalah rasuah dan sebagainya. Maka ketika itu, saudara-saudara kenalah memikirkan bagaimana cara nak equip yourself dengan ilmu tentang ini rasuah, ini halal, ini haram dalam bab income dan dalam bab pekerjaan sebagai contoh. Maka itu, mad'u ini akan menentukan apakah jenis ilmu yang saudara-saudara yang kita kena ada. Okey? Baik, jadi itu dari sudut